KPM. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga kita ada cikgu yang kacak hari ini, Cikgu Sazril. Yap, cikgu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang menarik sekali, cikgu, ya? Ya, betul. Kita akan belajar teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi untuk topiknya projek pengatur caraan. Ya, bahagian kedua. Bahagian kedua. Oh, ya. Ada bahagian satu, ada bahagian kedua. Ya, betul. Baik, sebelum kita memulakan penerokaan dan pembelajaran kita, izinkan saya berkongsi SOP dengan adik-adik di rumah dulu, cikgu, ya? Boleh, boleh. Baik, macam biasa adik-adik kena sentiasa menjaga SOP, penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka bila nak keluar dari rumah dan keluar bila perlu sahaja. Okey, cikgu, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, silakan. Dan macam biasa kita tidak berdua sahaja. Kita juga ada murid-murid yang comel dalam talian ni. Alah, umur berapa ni, cikgu? Semua tahun 6, 12 tahun semuanya. Alah, comelnya lah. Hai, baik. Tapi sebelum itu mungkin cikgu nak kenalkan diri cikgu kepada penonton dahulu. Boleh, cikgu? Boleh. Nama saya Sazril bin Mursyid, Cikgu Sazril dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18.2. Okay. Saya mengajar teknologi maklumat dan komunikasi serta bahasa Inggeris. Okay. Dan telah lama membuat coding-coding ni, orang kata kan, programming pengatur caraan ni. Wow. Dan kita sekarang dah mula daripada sekolah rendah lagi untuk pengatur caraan, untuk buat apps, untuk buat games dan sebagainya. Okey. Oh, itulah orang kata kepakaran cikgu dalam bidang teknologi jugalah ni. Ya, mungkin. Baik, itu juga yang ilmu yang akan dicurahkan oleh cikgu kepada murid-murid yang daripada berlainan sekolah ni semua. Ya, ada yang daripada Sarawak pun. Wow, jauhnya Sarawak, tapi kebaikannya bila secara virtual ni kita boleh bersama dalam satu skrin yang sama. Baik, mungkin cikgu boleh perkenalkan murid-murid cikgu yang daripada Kuala Lumpur dulu, cikgu. Siapa? Okay. Boleh kita minta pada Lufil dulu. Siapa? Lufil. Lufil? Hadi. Hadi, silakan. Boleh dah on mic ke, sayang? Boleh on mic dulu? Lupalah tu. Kelly tak dengar suara awak. Muka dah handsome dah. Baju dah oren dah tu. Lupa on mic lah tu. Dulu, sayang. Kita cakap kuat sikit tau. Okey. Silakan Hadi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hadi bin Ahmad Suhaimi. Nama panggilan Hadi. Saya sekolah di SK2 Taman Selayar. Taman Selayar. Okey, terima kasih Hadi. Seterusnya cikgu kita ada Izul Faid. Silakan Izul. Hello, dengar tak? Dengar, sayang. Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Ahmad Izul Faid bin Muhammad Zahiri. Saya atau boleh dipanggil Izul. Saya sekolah di SK St. John, Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Wow, okey. Baik, terima kasih adik Izul. Seterusnya cikgu? Seterusnya kita pergi kepada Ahmad Ryan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Ryan bin Hafizi. Boleh panggil saya Ryan dan saya dari Sekolah Kebangsaan Sentul 1. Sentul 1. Terima kasih Ryan. Okey, seterusnya cikgu kita ada? Seterusnya kita ada Kaiser Ryan. Kaiser Ryan. Kaiser Ryan, itu salah nama tu sebenarnya. Kaiser Ryan. Kaiser Ryan. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Kaiser Ryan bin Abdul Kahar. Panggilan Ryan. Sekolah di SK Bandar Tunsukan 1. 12 tahun. 12 tahun umur dia. Alah, comel. Okey, dan yang terakhir kita ada satu-satunya bunga dalam ni. Ya, dan dia lah yang daripada Sarawak tu. Dia daripada Sarawak tu. Wah, patutlah cantik orangnya. Silakan adik Aulia. Assalamualaikum, saya Aulia Nadira Adit dari SK Sentisa, Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Okey, umur pun 12 tahun juga ya? Ya, betul. Okey, terima kasih adik-adik yang comel ni. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsi ataupun terangkan sedikit berkenaan dengan mata pelajaran literasi digital TMK ni berkaitan dengan topik kita iaitu projek pengatur caraan bahagian 2 ni. Okey, projek pengatur caraan mempunyai 5
elemen di dalamnya. Kita telah pun mempelajari 2 daripada elemen tersebut sebelum ini. So hari ini kita akan belajar tentang carta alir dan juga mengekut program. Kita akan mengekut program dan kita akan buat carta alir untuk macam mana cara kita nak mengekut program. Okey. Dan carta alir ini memang kita akan guna di merata-rata lah. Kita akan guna di masa aktiviti harian dan sebagainya. Tapi banyak digunakan semasa kita nak buat aplikasi dan game-game. Sebab hari ini kita akan buat game juga. Seronoknya. Jadi saya boleh menjadi orang kata creator ataupun cipta game ni lah. Kita sekarang ni kita tengah galakkan murid-murid untuk menjadi creator, bukan sekadar user. Dia mesti membuat sesuatu. Kita tak nak mereka hanya jadi pengguna sahaja. Betul. Sesuatu yang kata boleh menjadi bidang pekerjaan juga, cikgu ya? Ya, betul. Okey. In fact, carta alir ni kalau kita pergi ke mana-mana, SOP sekarang pun ada menggunakan carta alir. So, kejap lagi saya akan terangkan macam mana carta alir itu dalam SOP kita. Dalam MySejahtera kita pun ada SOP-nya. Baik, menarik. Saya tak sabar nak meneroka untuk mata pelajaran ini, tapi sebelum itu kita akan berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita akan meneruskan penerokaan dan pembelajaran kita untuk mata pelajaran literasi digital bagi topik projek pengaturcaraan bahagian 2 bersama dengan Kak Eli di sini di Teroka Didik TV KPM dan juga cikgu yang kacak hari ini, Cikgu Sazril dengan murid-murid dalam talian. Ini semua daripada sekolah di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur serta dari Sarawak pun ada juga, cikgu ya? Ya, betul. Baik, okey cikgu, sebelum kita memulakan penerokaan kita, kita nak maklumkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ni, kalau boleh scan QR code di skrin paparan kejap lagi untuk sesi latihan kita nak buat sekejap lagi, cikgu ya? Ya, betul. Okey. Kejap lagi kita boleh sama-sama meneroka apakah aktiviti yang kita akan lakukan sekarang ni, cikgu? Okey, sekarang ni kita akan belajar tentang carta alir. Okey. Carta alir ni kita guna di macam-macam tempat sebagai untuk aktiviti harian kita, untuk sebarang proses dan juga untuk buat program kita sendiri. Okey. Paling simple lah, paling mudah lah. Kita ambil contoh ialah SOP sekarang ni. SOP. Kita kena pergi, kita kena scan. Okey. Kemudian kalau scan kata 37.5, kita tak boleh masuk, betul tak? Betul. Dan kalau okey bawah 37.5, kita dibenarkan masuk, kita kena scan kod MySejahtera pula. Itu adalah proses. Dan itu dinamakan carta alir. Sebelum mereka membuat program MySejahtera COVID tersebut, mereka juga membuat carta alir. Carta alir. Tapi dalam carta alir tu ada banyak simbol-simbol yang kita akan pakaikan. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan 6 simbol yang mudah dahulu. Okey. Jadi murid-murid yang bersama kita pada hari ini, siapa yang nak cuba untuk tengok simbol yang pertama ini? Simbol yang pertama ni? Jadi mereka kena meneka, cikgu. Kita teka. Okey, mungkin Ahmad Ryan nak mencuba. Apakah yang simbol yang pertama ni? Ahmad Ryan, nampak tak simbol tu? Simbol yang pertama. Tak nampak? Okey, cikgu sekali lagi tunjuk. Nampak? Tak. Tak nampak juga? Tak Okey, nampak. Kak Eli bantu. Kak Eli duduk depan kamera untuk awak. Nah. Tada. Okey. Terminal. Betul. Terminal. Pandai. Okey. Ini adalah simbol yang pertama kita, iaitu simbol terminal. Okey, simbol terminal digunakan untuk memulakan dan mengakhirkan sesuatu carta alir. Okey. Okey, cikgu nak saya bantu ke? Boleh? Boleh, silakan. Okey, yang ni simbol yang kedua pula. Mungkin kita pergi pada Izul Faid. Apakah simbol yang kedua tu, Izul Faid? Nampak tak? Okey, jap. Sekejap, cikgu. Bagi saya fikir dulu. Tak nampak jap. Tak nampak ke? Nah. Kenapa, Izul?
Dia macam kabur sikit. Kabur. Oh, mungkin Dia bentuk segi empat. segi empat yang serong tu. Serong. Mungkin 4 je. Nampak tak? Nampak tak, Izul? Nampak lah kat dalam ni kabur. Okey, tak apa kita. Siapa yang kita boleh nampak? Boleh siapa yang boleh bantu? Kasih Ryan. Saya. Kasih Ryan. Okey, kasih Ryan. Input dan output. Betul. Pandai. Okey, kita ada input dan output. Output. Maknanya apabila kita masukkan data sebagai contoh tadi temperature atau suhu, itu adalah input dan output. Baik. Seterusnya. Darang. Nampak? Okey, Lufil Hadi. Proses. Wah, Betul, cikgu? Betul. Betul Wow. juga. Okey. Okey, apakah penerangan dia? Proses adalah segala aktiviti yang kita buat dinamakan proses. Okey. So ianya akan diletakkan di dalam kotak segi 4. Kotak segi 4. Okey. Dan kita ada bentuk diamond pula. Mungkin yang Simbol yang seterusnya. untuk diamond. Untuk seperti intan. Boleh. Siapa boleh bantu? Kita nak try Ryan. Ahmad Ryan. Pilihan. Betul. Choice ataupun Pilihan. di mana kita akan diberikan satu soalan di dalam ini yang mana kita boleh pilih. Okey. Kita boleh pilih apa pilihan yang kita ada, ya ataupun tidak. Okay. Yes or no kan. Macam tadi 37.5 no. Bawah 37.5 yes. Okay. Itu dah Dan simbol tak apa, yang ni yang akhir sekali saya sebut. Oh, okey, cikgu sebut. Saya baru nak minta bunga kita. Oh, bunga kita terangkan. belum kan? Boleh ke? Boleh, cikgu? Bagi yang tanda bulatan tu. Bulatan ada anak panah ke bawah. Aulia boleh teka tak ni? Yang bulatan tu Alia. Penyambung. Betul. Betul, cikgu? Ya, sebab Hebat. catat alih ni kadang-kadang boleh sampai panjang. Jadi kalau kita dalam kertas kita ada A4. Okey. Jadi bila dia sampai di bawah, kita nak pergi ke kertas yang seterusnya, kita akan menggunakan tanda penyambung tadi, tanda bulat. Penyambung. Dan anak panah tu yang terakhir sekali, anak panah tu ialah menunjukkan aliran dia, ke mana dia pergi. Baik. Okey, baik. Itu adalah orang kata maksud dan juga fungsi simbol-simbol yang telah diterangkan oleh cikgu dan juga murid-murid dalam talian, cikgu. Ya, betul. Okey, So, seterusnya? sekarang kita akan mulakan dengan aktiviti pertama kita. Boleh, silakan. Aduh, saya pun kena kurus sikit sebenarnya. Saya bantu cikgu, jangan risau. Baiklah. Apa yang kita ada dekat sini, cikgu? Ini adalah carta alih. Penyataan, tetapi kalau tengok sini, simbolnya tak ada lagi. Simbolnya tak ada. Tak ada simbol. Okey. Jadi, saya akan tunjukkan simbol-simbol yang kita akan gunakan. Okey, dengan bantuan murid-murid kita. Okey, yang mula-mula ni kita akan gunakan untuk apa? Apakah simbol yang kita akan pakai? Yes. Terminal. Betul, terminal. Terminal. Betul. Kemudian kita ada anak panah ke bawah. Okey, sebab untuk menunjukkan aliran dia. Kemudian, beratur di kaunter. Beratur di kaunter tu apa? Beratur. Proses. Wow. Hebatnya. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya, pilih makanan. Yang ni saya cuba lupa nak cakap. Ini carta alih kalau nak beli nasi ayam. Okey, setiap aktiviti harian kita pun sebenarnya ada carta alih dia. Tapi semua dalam kepala kita. Okey. So yang kedua kita ada pilih makanan. Apa dia pilih makanan? Ryan. Apa dia? Pilihan. Kita tengok di sini. Nampaknya macam tak betul sebab pilihan mesti ada tanda soal. Okey. So yang Cuba ini masih Ryan. lagi. Masih lagi apa? Cuba lagi. Ryan. Okay, Masih lagi apa? Kawan-kawan lain? Proses lagi. Lutfi Hadi dah bantu. Okey. Seterusnya tadi saya dah bagi jawapan dah yang ini. Ryan dah bagi jawapan. Dia kata Apa dia? pilihan. So pilihan kita kena buat diamond. Saya lupa buat anak panah. Macam mana nak ingat simbol-simbol tu, cikgu? Ya, hebat Simbol-simbol betul. ni sebenarnya bila kita tengok, dia ada hala dia, nampak? Jadi senang kita nak ingat. Faham. Okey. Kita ada pilihan. Adakah nasi ayam dijual? Jawapan ada dua je. Ya dan Tidak. ya dan tidak.
So, kalau tidak, kita akan pergi ke kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Sorry. Kalau menulis kanan. Kalau berdiri kiri. Okey, so kita akan tulis tidak. Tidak. Okey. Maksudnya bila tidak, kita kena pilih makanan yang lain. Kita kena pilih makanan Jadi yang itu kategori, lain. itu dah untuk simbol apa, cikgu? Yang ini masih lagi kita simbol proses atau aktiviti. Okey, sebab dipilih. Dipilih. Okey. Itu proses dia, dipilih. Okey. Tapi kalau ada nasi ayam, Dipilih nasi ayam. dia pilih nasi ayam. Jadi itu adalah proses juga. Itu pun adalah proses. Sekarang kalau kita lihat sampai sini, Okey. tak habis lagi ni. Okey, oh tak habis lagi, ada lagi. Jadi apakah cara kita nak pergi ke muka surat lain? Apa yang kita guna? Konektor apa yang kita guna? Simbol mana yang kita pakai? Aulia? Simbol apa? Aulia, tadi simbol mana yang kita akan pakai untuk pergi ke kertas yang lain? Boleh, atau kawan-kawan lain boleh bantu Aulia? Siapa tu? Izul. 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 Kita akan gunakan apa, Izul? Izul? Izul tengok mana? Izul tengok mana tu, Izul? Dan nak mulakan penyambung. Kita akan gunakan Penyambung. penyambung. Dan kalau kita lihat penyambung, simbol dia adalah bulatan. Bulatan. So kita akan buat bulatan Dan anak panah ke bawah. dan anak panah ke bawah. Di sini pun sama. Kita akan buat bulatan Anak panah ke bawah. dan anak panah ke bawah. Okey. Tetapi di sini ada sedikit masalah. Dia ada Iaitu? 2. Jadi kita kena letak, Oh, 1 dan 2. kita kena letak nombor. Kita kena letak nombor. Barulah kita boleh buka ke muka surat yang seterusnya. Okay, tak apa, cikgu abaikan. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita ingat kita kena mulakan dengan penyambung juga. Penyambung juga. Yang ini nombor 1. 1 tadi. Dan kita akan ada satu lagi di sini, nombor 2. dan anak panah dia ke Oh, sini. macam tu. Sebab apa? Sebab prosesnya akan sambung balik di Situ. sini. Lepas kita dah ambil nasi ayam, kita akan bawa ke tempat duduk kita yang merupakan juga satu proses. Okey. Okey. Jadi saya akan teruskan dengan cepatlah, Teruskan, senang. cikgu. Okey, kemudian kita ada dia tanya soalan lagi. Sebelum makan. Itu. Dah basuh tangan ke apa? Belum. Itu Belum. apa tu? Siapa boleh jawab? Yang cikgu buat diamond tu. Diamond ni apa dia tadi? Boleh jawab? Pilihan. So kita akan ada tidak dan ya. ya. Jadi bila kita dah basuh tangan, kita akan turun ke bawah. Kita akan mula makanlah. Mula makan. Mula makan tu kira apa, cikgu? Pilihan Proses. juga. Oh, proses juga. Proses dah mula makan, aktiviti. Betul. Dan kita akhir sekali dengan tamat. terminal. Kita habis makan dan kenyang. Terminal. Ya. Baik. Itulah dia prosesnya. Okey. Terus, cikgu? Minta maaf. Okey. Jadi, apa? murid-murid saya rasa ada kita berikan pelatihan. Dan murid-murid lain pun boleh juga tengok pada QR code yang boleh di-download. Okey, boleh download di sudut tu, QR code di sudut bawah tu. Kita paparkan dekat dah paparkan di situ. Boleh gunakan QR code reader untuk memuat turun latihan kita untuk hari ini untuk dikongsi bersama-sama. Sama-sama kita teroka dah belajar juga, cikgu. Ya. Jadi saya nak minta murid-murid yang di rumah cuba isikan syata alir ini dengan simbol-simbol yang kita pelajari tadi. Okey. Boleh? Okey, so kita ada masa, kita bagi masa sekejap untuk dia orang menjawab ni. Okey, sementara mereka menjawab, apa yang kita akan lakukan, cikgu? Okey. Sedara mereka menjawab, saya akan tunjukkan apa satu lagi syata alih untuk yang kita akan gunakan dalam segmen seterusnya. Okey. Okey. Sementara mereka jawab tu, saya akan tunjukkan yang baik, boleh, cikgu. Silakan. Okay. So yang ini kita akan buat dengan cepatlah untuk yang segmen ketiga yang kita akan gunakan. Adakah murid-murid dalam talian pun membuat latihan yang sama juga? Murid dalam talian akan buat latihan yang tadi tu. Okey. Jadi ini hanya untuk kita tunjukkan apa yang kita akan gunakan dalam segmen yang ketiga nanti. Okey. Baik. Cikgu, saya rasa mungkin latihan yang kita lakukan sekarang ni sambil kita sambil kita menantikan murid-murid dalam talian membuat latihan, sambil itu kita boleh uji mereka juga, cikgu? Betul, sama-sama kita buat. Ya. Tapi macam tadi juga, kita akan mulakan dengan terminal, tetapi dekat sini kita ada satu benda baru. Okey. Tekan ke kunci. Alamak. Tekan ke kunci, kita akan guna apa? Siapa boleh jawab? Kita akan guna simbol apa? Tekan kunci. Izul. Bukan, Kasih Ryan saya rasa. Tadi dia angkat tangan. Izul. Izul angkat tangan tadi. Silakan. Izul.
Pilihan. Pilihan. Bukan Betul ke, pilihan. cikgu? Ingat, pilihan mesti ada tanda soal. Ya. Ahmad Ryan rasanya nak bantu. Okay. Input. Input. Betul. Sebab apa? So Sebab input kita akan gunakan sebab bila kita menekan ke kunci, itu merupakan input. okey. Kan bila kita tekan handphone ke apa semua tu, itu dipanggil input. Okey. Jadi kita just teruskan ini. Jadi yang ini macam saya bagi jawapan tadi adalah pilihan. Dan pilihan ini menyatakan adakah kekunci A ditekan. Kekunci A maksudnya keyboard lah, pada keyboard kita kan, pada papan kunci kita. Kalau kita tekan kekunci A, kita akan gerakkan sprite ataupun karakter dalam game kita ke kiri. Ke kiri. Saya rasa siapa yang selalu main game dekat komputer tahulah. Tahulah. Tekan A tu mesti ke kiri punya. Janganlah buat game tekan A pergi kanan, memang confuse lah kan. Alright. Baik. Sama juga. So tapi yang ini kita akan tamatkan. Okey, so kita akan buat sambungan di sini. Itu kira proses lah, cikgu. Ini kira proses. Okey. Sebab proses dia ialah gerakkan sprite. Okey. Ini adakah kekunci A? Pilihan. Okey. So kalau dan di sini pula kita akan ada terbalik. Di sini adalah ya dan tidak. Ya dan tidak ini boleh di sini, boleh ke kanan ataupun boleh ke bawah. Bergantung kepada carta alih kita. Okey. Adakah kekunci D ditekan? Adakah kekunci D ditekan? Saya Sama dah tahu juga. dah. Apa Kalau dia? ada soalan mesti pilihan. Mesti pilihan. Dan kita akan ada ke kiri dan ke bawah. Dan sini kena sambung. Aliran lah. Kita ada menyambung untuk aliran ke Penyambung. penyambung. Kita akan menggunakan penyambung. Aliran penyambung lain cikgu? Aliran ialah yang anak panah. Anak panah ni dipanggil aliran untuk menunjukkan arah dia. Okey, yang nombor tu penyambung. Nombor tu ialah penyambung. Baik. Dia akan sambung ke mana? Yang ini kita akan pakai nombor 2, nombor 1. Yang ini kita akan pakai nombor 3. 3. Okey, boleh ke adik-adik dalam talian? Mungkin mereka dah siap dah sini kalau kita tengok. Mungkin boleh kita saksikan latihan mereka, cikgu. Ada yang dah siap boleh tunjukkan? Boleh angkat dan tunjukkan? Tapi sebelum kita saksikan latihan mereka yang dah siap tu, kita berehat seketika boleh, cikgu? Boleh. Okey, sebab tadi kita dah belajar dan teroka berkenaan dengan ni panggil apa, cikgu? Ni semua Carta alir. Carta alir, 2 carta alir kita dah belajar. Jadi kejap lagi kita nak saksikan pula hasil latihan yang diberikan oleh cikgu daripada murid-murid dalam talian. Jadi apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Sazril. Bersama kita juga adalah murid-murid dari sekolah di sekitar Kuala Lumpur sebab mereka campur-campur sekolah ni. Dan juga sekolah daripada Sarawak juga. Okey, Cikgu. Untuk mata pelajaran yang kita akan teroka sekarang ini, literasi digital bagi topik projek pengaturcaraan bahagian 2. Betul. Kita ada bagi latihan dekat murid-murid dalam talian. Kita pun nak tengok latihan. Kita nak tahu hasil dia macam mana pula kan? Ya. Mungkin cikgu nak minta mereka tunjukkan hasil setiap seorang. Semua tolong angkat kertas. Angkat kertas, kita nak tengok semua. Semua boleh angkat tinggi-tinggi. Dah ada tu. Mana Aulia boleh angkat tinggi sikit, Aulia. Rendah sangat. Jangan risau Aulia, tutup muka sekejap je. Siapa ni? Zul Faid Kasih Ryan tadi tu ni. Kasih Ryan Ryan dengan ada. Okey. Baiklah. So saya tengok semua dah ada tanda-tanda dan simbol tu. Siapa nak cuba terangkan simbol yang digunakan? Siapa boleh? Siapa yang rasa nak terangkan? Mungkin Ahmad Ryan nak cuba? Siapa Ahmad Ryan. nak? Siapa nak cuba terangkan simbol yang digunakan dalam kamu boleh punya jawapan? Tangan. Takut. Tak apa, kita pilihlah cikgu. Itulah saya rasa mungkin. Tak nak, semua tak nak. Comel. Kita cubalah, tak apa. Salah tak apa. Sebab inilah sesi pembelajaran dengan cikgu kan? Cikgu akan perbetulkan. Okey, kita bagi bunga lah cikgu. Bunga ni kita nak bercakap je ni. Alah. Okey, Aulia, mungkin Aulia boleh terangkan kita mulakan dengan apa tadi Aulia? Mulakan dengan simbol apa?
Untuk mula tu kita akan mulakan dengan simbol Terminal. terminal. Okey, kemudian bangun dari katil. Proses. Proses. Berus gigi. Proses. Proses lagi. Mandi. Proses. Bagus. Adakah hari persekolahan? Pilihan. Pilihan. Wah, dah so far ni. Kemudian kita ada pakai baju sekolah. Proses. Proses. Pakai baju biasa. Proses. Proses juga. Okey. Sarapan. Proses. Proses. Dan akhir sekali tamat. Terminal. 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 Betul, Semua cikgu? betul. Hebat. Betul semuanya. Terima kasih Kita Aulia. hebat. Kita hebat. Terima kasih Okey. Aulia. Okey, itu adalah latihan daripada cikgu berikan kepada mereka berdasarkan QR code tadi tu. Ya, betul. Baik, okey, sekarang ni kita akan lakukan apa pula cikgu? Okey, kita dah belajar tentang carta alih. Dan kalau kita tengok di sini, ini adalah carta alih untuk satu program yang kita akan buat sebentar lagi. Okey. Okey, program itu ialah dipanggil kejar mengejar. Kita Okey. kita akan buat game kejar mengejar. Jadi, kepada adik-adik di rumah boleh buka perisian Scratch. Perisian Scratch. Scratch. Ya, perisian Scratch ini boleh didapati di scratch.mit.edu. Ini adalah percuma dan amat berguna untuk belajar, kita belajar pengaturcaraan. Mula belajar. Okey, saya akan tunjukkan sekarang Okey, silakan cikgu. Kita akan nampak di papan di skrin plasma kita ni. Pengisian Scratch. Perisian Scratch. Scratch. Scratch, ni memang garu. Scratch ni memang untuk menghasilkan aplikasi, cikgu. Ya, untuk menghasilkan aplikasi dan juga game. Oh. Jadi ianya pelantar yang digunakan oleh murid-murid untuk belajar. Memang murid-murid di sekolah belajar ini. Belajar ini. Wow. Belajar programming. Wow, hebatnya. Zaman saya tak ada cikgu benda ni. Betul, zaman saya pun tak ada. Kan, Sedih cikgu? saya Sedih dah. kita. Tapi kita mengikut peredaran semasa, peredaran zaman juga Okey. Jadi kita akan load perisian kita daripada komputer menggunakan file load dan kita akan ambil. Masih ada gambar PIBG semua tu. Oops, sorry. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey, pada skrin kita boleh nampak sekarang ada di sebelah kanan skrin ni ada dua karakter yang Dua kita watak. akan gerakkan. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk menggerakkan karakter pertama. Ini dipanggil mengekut atur cara. Okey. Mengekut atur cara. Okey. Dan ramai yang kata, susah ke nak buat programming ni? Susah je. Tak. Sekejap lagi saya akan tunjukkan betapa senangnya nak program. Okey. Baiklah. Apabila kita tengok pada skrin di sini, kita akan dapati ada blok di sebelah kiri yang kita boleh klik and drag. Kita boleh pilih. Kita boleh klik dan drag macam ini. Dan letak. Itu je cara untuk programming kita. Jadi kita akan secara automatiknya akan menjalankan pergerakan itu sendiri. Kita tak perlu hafal secara bahasa-bahasa coding yang C++-nya apa semua tu kita tak perlu. C++ apa pula? Itu bahasa yang bahasa coding lah. Bahasa coding, tapi itu macam Python apa semua dia akan belajar di tingkatan 3. Huish. Tingkatan 3 hebatnya. Betul, hebat murid-murid kita sekarang sangat hebat. Ya, cikgu. So kita akan mulakan dengan bendera hijau ni. Bendera hijau ni menunjukkan mulalah. Start. Okey. Jadi yang belah kiri ni yang dalam yellow flag ni memang dah disediakan ke? Dah disediakan. Kita tak payah fikir. Dalam Scratch ni. Dalam Scratch ni. Oh. Itu yang saya nak tunjukkan betapa mudahnya kita mengekut mengatur cara dan macam mana carta alih ni kita gunakan untuk mengekut atur cara. Okey, okey. Itu sebab kalau kita buat projek pengaturcaraan, carta alih ni penting. Faham? Jadi kita kata, kita nak gerakkan sprite apabila kekunci ditekan. Okey, sprite tu adalah subjek tu lah. Maksudnya karakter watak tu. Okey. Okey, saya akan pilih watak yang pertama, sprite 1. Kita akan pilih sprite 1. Okey. So saya kata apabila green flag ni diklik, kita akan gerakkan dia apabila kekunci ditekan. Okey. So kita kena guna forever kat sini. Forever tu maksudnya sentiasa. Kalau kita tak bagi tahu forever kepada komputer tak tahu kata kena buat. Baik. Kena buat sentiasa, okey? Sebelum itu kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah bahawa kita akan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris ada untuk beberapa coding-coding yang kerana ditetapkanlah.
kerana dia kuatkan di sini ialah dalam bahasa Inggeris. Baik. Jadi saya tengah cuba terjemahkan ni semua ke dalam bahasa Melayu, tapi masih belum siap lagi penterjemahannya. Ya, okey, nanti tak tidak apa. lama lagi insya-Allah ada. Sebab scratch ni pun memang dalam bahasa Inggeris. Ya. Jadi kita nak just hanya mengingatkan kepada penonton sahajalah. Okey. Silakan cikgu teruskan. Okey, forever maksudnya selama-lamanya. Dan apabila kita akan pilih ini. Ini kalau nampak macam pilihan kan, if. Diamond. Diamond kan? So kita akan pilih. Kita akan memang pilih. Dah ada. Okey. Faham. Kalau kita kata masukkan je dekat situ. Tadi kita akan pakai kunci A yang mula-mula kan untuk gerak ke kiri. So kita akan pilih A. So kita akan kata if key A is pressed, jika kunci A ditekan, dia kena bergerak ke kiri. So kita akan pilih. Kita tentukanlah A tu kiri ke kanan. Jadi kena satu benda yang perlu ingat ialah dalam Scratch dia menggunakan koordinat. Koordinat XY kalau ni, kita kalau positif pergi ke kanan, negatif pergi ke kiri. Kalau Y positif naik atas, negatif turun bawah. Jadi untuk yang ini kita akan tukarkan X dia kepada negatif 10. Baik. Itu kekunci per 10 tu maksudnya dia akan bergerak 10 langkah. 10 langkah. 10 meter dia ada distance dia pengiraan dia. Pengiraan jarak dia. Terperinci sikit. Kemudian kita ambil benda yang sama sekali lagi. Sebab jika kita ingat flow dia turun ke bawah. So kekunci kedua adalah D kan? So kita akan pilih sama juga yang bahagian atas ni. Kita akan ambil, kita akan pilih kekunci D. D mana D? D. Jadi D kita nak dia gerak ke kanan. Ke kanan. Jadi carta alih tu. Tengok semuanya mengikut carta alih yang kita buat tadi. Wow. Kemudian kita ada 2 lagi kekunci. So saya akan tunjukkan dengan cepat untuk 2 lagi kekunci. It takes ages to create an application juga, cikgu kan? Ya, memang. Tetapi yang bagusnya ialah bila kita dah siapkan satu yang seperti ini, dia akan membolehkan kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi lain. So sekali buat je orang kata. Saya pula yang macam terleka sekejap kan tengok bila cikgu susun carta alih ni kan. Dia sebab kadang-kadang bagi saya terus terang saya cakap bila seorang yang berminat buat benda yang macam ini, dia lupa masa. Programming ni berhantu sikit orang kata. Jangan mula. Bila dah tahu habis tak mau benda ni dah. Seronok kan? Yelah terutamanya bila zaman sekarang ni kan murid-murid lebih terdedah dengan teknologi. Ya, betul. Jadi mereka cenderung ke arah itu. Betul. Dan mereka pun kita nak harapkan menjadi pengguna dan pencipta yang menggunakan minta orang lain menggunakan. Kerana benda-benda seperti ini akan membolehkan mereka mendapat pendapatan pasif. Malah ada di US, di Amerika Syarikat dan sebagainya. Umur 12 tahun dah buat apps, dah dapat duit. Masya-Allah. Macam melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Orang kata. So sekarang kita akan tarik masuk di sini. So apabila kita klik pada bendera ni, bendera hijau. Itu maksudnya start tadi, macam kita katakan start. Kita tengok apa akan jadi bila saya tekan butang S. Ke bawah. Ke bawah. Saya tekan butang W. Lajunya dia jalan. Kelajuan ni kita boleh ubah dekat yang XY tadi tu. Change tu. Change X. Kalau kita tekan D, tekan S. Betapa mudahnya kita membuat satu coding. Wow, macam tu je Hanya dengan ini dah siap untuk satu karakter. Katakan kita just nak buat pergerakan yang menggunakan satu karakter je. Program kita dah siap. Jadi kalau kita nak buat satu langkah satu, klik tekan satu je lah dekat situ kan, nombor 10 tu. Kita kurangkan nombor-nombor ni. Jadi satu je. Satu. Tapi satu tu macam slow sangat lah. Lambat kan? Dia tak perlu tetap, kita just tekan je. Tekan tanpa lepas. Sebab dia kata, press jika ditekan. Dia akan ulang benda yang sama. Faham? Kau tekan sekali? Cuba. Tekan sekali. Okey, satulah sepatutnya. Jadi
Kalau kita tengok di sini, ini ialah untuk sprite 1. Untuk sprite 1 kan. Okey. Murid-murid ada kan kertas untuk worksheet 2 yang untuk sprite 2. Sebab kita ada 2 karakter di situ. Apa kata murid-murid di rumah mencuba? Untuk latihan yang cikgu bagi menerusi QR code tadi tu ke? Ya, cuba mula-mula buat ini dan terus buat apa? Coding dekat sini. Ini adalah kita punya carta alih. Okey, carta alih untuk kita punya sprite 2 dan terus buat coding untuk sprite 2. Okey, perincian Scratch ni perlu dibayar ke cikgu? Percuma. Muat turun tu percuma? Muat turun percuma. Malah jika kita ada Chrome, bukan Chrome. Kalau kita ada tablet, boleh je buat secara online. Oh. Dia ada versi yang online dan juga dia ada versi yang kita boleh download dan offline. Yang bagusnya versi offline ni ialah kita boleh buat kat mana-mana lah. Mana-mana lah, senang. Lepas COVID lah. Semasa sekarang janganlah pergi mana-mana. Oh. Tapi kita boleh bawa ke mana-mana yang kita nak buat kerja kita. Tetapi kalau yang online pula, yang bagusnya ialah kita boleh guna tablet kita. Dan buat mudah dengan tablet. alih kan? Mudah alih. Kita tak perlu wire dan kadang-kadang tablet ni tahan lama. Kalau offline macam mana cikgu? Offline maksudnya kita tak perlukan internet. Kita boleh buat di rumah. Okay. Yang bezanya dengan online tadi kena ada internet. Bukan kalau aplikasi ni memang kena pakai internet juga ke? Tak. Oh, macam Scratch ni tak ada internet lah? Tak ada internet. Dia hanya kita buat program saja. Offline-nya? Offline-nya. Okey. Yang online-nya kalau kita nak buat di macam kita menggunakan wifi, internet dan sebagainya lah. Kalau Scratch ni yang offline ni dekat tablet tak boleh? Offline tablet tak boleh. Tak ada lagi. Kena desktop jugalah. Kena desktop juga. PC juga. Baik, okey. Sekarang ni selepas kita dah meneroka untuk bagaimana nak menggunakan Scratch ni, apa pula aktiviti kita akan lakukan selepas ini, cikgu? Pada masa sekarang ni, saya nak minta murid-murid untuk create create yang sama juga untuk sprite yang kedua. Yang kedua? Sprite yang kedua. Tetapi menggunakan anak panah. Menggunakan anak panah? Atas keyboard kita ada anak panah atas, bawah, kiri dan kanan. Okey. Mereka kena buat supaya sprite itu bergerak apabila ditekan anak panah. Okey. Mungkin kita boleh beri masa kepada mereka untuk membuat aktiviti. Atau mereka dah siap dah sebenarnya, cikgu? Ada yang dah siap dah? Ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap nak share screen. Ahmad Ryan dah siap Dah hangguk tu? Boleh kita tengok Ahmad Ryan punya? Sementara yang lain siapkan mereka punya sprite kedua ni, kita tengok Ahmad Ryan dulu. Wow. Okey. Itu dia punya carta alihnya. Yang program dah siap? Program dah siap ke? Program dah siap juga? Program dah siap. Wah, hebat. Boleh tunjuk, cikgu? Boleh ke? Tunjuk. Boleh kita minta Ahmad Ryan untuk share screen dia? Tunjuk sikit, Ahmad Ryan. Sebelum kita berehat sekali lagi. Boleh tak pusingkan kamera ke atau macam mana tak nak? Kak Eli tak reti sangat ni kalau nak share screen. Share screen ke apa? Awal. Kak Eli zaman purba. Itu dia skrin Ahmad Ryan. Itu Ahmad dia. Ryan cuba gerakkan kamu punya karakter. Gerak tak karakter kamu? Gerakkan gunakan anak panah. Boleh? Boleh tak gerakkan? Bergerak. Wah, itu sprite tu. Sprite tu bergerak. Kan? Nasib baik dia berada di sana. Kalau game ni online, saya pun nak gerakkan saya punya berlari dengan dia juga. Okey, wah, hebatlah Ahmad Ryan. Okey, terima kasih. Menunjukkan betapa mudahnya untuk buat programming ni. Programming bukan sesuatu yang, pengatur caraan ni bukan sesuatu yang sukar untuk murid-murid. Asal faham. Dan tahu apa logiknya menggunakan carta alih. Mereka boleh buat apa-apa aplikasi pun. Baik, kejap lagi kita akan rumuskan tentang apa yang kita telah belajar selepas ini. Tapi sebelum itu kita berehat sekali lagi, cikgu. Boleh. Untuk kita sambil kita menantikan murid-murid lain hasil mereka punya kerja carta alir yang telah diberikan tugasan oleh cikgu tadi. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sazril untuk kita sama-sama teroka mata pelajaran literasi digital bagi topik projek pengaturcaraan bahagian
2. Okey, tadi kita dah saksikan hasil kerja Carta Alir dan juga orang kata program Scratch daripada Ahmad Ryan, murid-murid kita dalam talian ni. Ya, betul. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjukkan apa kepada kita, cikgu? Okey, yang pertama sekali saya nak tengok ada tak murid-murid lain yang dah siap, boleh tak angkat tunjuk Carta saja. Alir. Carta Alir. Yang dah siap carta alir. Dalam kertas ni. Yang dalam kertasnya. Siapa? Boleh angkat. Oh, Aulia ada angkat. Okey, very good. Aulia lagi? Sangat bagus. Lufil. Lufil juga. Lagi Okey. 2? Lagi 2? Tadi kita dah tengok Ahmad Ryan dah siap. Alright, Okey. tak apa. Mungkin Cikgu masa nak- tidak cukup. Okey, cikgu mungkin nak minta Lufil terangkan daripada Carta Alir Lufil sendiri. Okey, Lufil mungkin Lufil nak tunjukkan buka carta alir. Yang pertama, mula tu apa kita pakai? Terminal. Terminal. Okey, good. Tekan ke kunci. Input output. Input, output. Betul. Seterusnya, adakah ke kunci anak panah kiri ditekan? Pilihan. Pilihan. Kemudian kita ada gerakkan sprite 2 ke kiri. Proses. Proses. Balik kepada adakah ke kunci anak panah ke kanan ditekan? Pilihan. Pilihan, betul. Gerakkan sprite 2 ke kanan. Proses. Proses, sangat bagus. Adakah ke kunci anak panah ke atas ditekan? Pilihan. Pilihan. Gerakkan sprite 2 ke atas. Proses. Proses, betul. Dan Dan terakhir. dan yang terakhir sekali, adakah ke kunci anak panah ke bawah ditekan? Pilihan. Pilihan juga dan gerakkan sprite 2 ke bawah. Proses. Proses dan akhir sekali tamat. Terminal. Terminal. Pandai. Bagus. Okey. Baiklah. Dengan menggunakan carta alir daripada Lutfi tadi, kita cuba buat program tersebut. Okey. Mari kita cuba. So, kita gunakan up arrow, anak panah ke atas. Okey. Kemudian kita ada down arrow, anak Okey. panah ke bawah. Right arrow, anak panah ke kanan. Dan left arrow, anak panah ke kiri. Dia kedudukan nak letakkan tempat dia tu pun Dia dah ada macam jigsaw. Oh, okey. Macam kita buat Puzzle susunan tu lah. gambar macam puzzle tu kan. Okey. So kalau kita run sekarang, nampaknya carta alir yang diberikan tadi betul. Kan? Dan yang bagusnya kalau kita ada seorang lagi kawan, kita boleh main kejar-kejar. Okey, boleh tentukan. Okey, kita boleh main kejar-kejar. Hebat. Okey. Okey. Baiklah. So, saya rasa hari ini kita dah belajar banyak. Betul, Apa cikgu. kata kita rumuskan balik simbol-simbol yang kita gunakan pada hari ini? Boleh, silakan cikgu. Okey. Yang pertama tadi, simbol Terminal. terminal digunakan untuk memulakan dan menutup satu carta Alir. Yang kedua, Input. input, output. Kena ada dua input, Output. input dan output. Iaitu kita menerima data dan kita mengeluarkan data. Seterusnya kita ada Proses. proses, iaitu aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Seterusnya kita ada Pilihan. pilihan. Ini adalah salah satu yang sangat penting juga semasa kita buat atur cara dan carta alir. Dan yang dua yang terakhir tu, anak panah menunjukkan Garis alir. Garis alir dan penyambung. garis alir dan yang last sekali penyambung. Tak sempat tanya soalan dah jawab. Hebat. Nampak semua dia excited dan hebat semua sekali. Okey, jadi itu adalah rumusan daripada simbol-simbol carta alir yang telah kita belajar. Saya rasa saya pun dah boleh jadi pencipta aplikasi dah lepas ni, cikgu. Boleh, kita memang boleh. Semua orang boleh menjadi pencipta aplikasi sekarang ni. Okey, tapi saya ada soalan. Scratch ni hanya boleh mencipta permainan sahaja ataupun boleh mencipta aplikasi yang lain? Scratch boleh mencipta aplikasi yang lain. Okey, tetapi? Tak ada tetapi. Dia boleh buat aplikasi lain dan dia boleh buat calculator. Dia boleh buat diary. Dan juga dengan yang Scratch 3.0 yang terbaru ini, sekiranya kita ada set robot di rumah, ada beberapa jenis set robot yang boleh dikawal oleh Scratch. Oh. Jadi kita boleh programkan robot kita menggunakan Scratch. Okey. Jadi macam sama juga dengan aplikasi MySejahtera dan sebagainya, begitu juga. Ya. Memang ada yang dah cuba buat aplikasi MySejahtera menggunakan
Scratch untuk buat demonstrasi. Dia apabila selepas mereka mempelajari Scratch ni, mereka boleh pergi kepada satu lagi aplikasi dipanggil App Inventor oleh MIT juga. Percuma juga boleh buat Android apps. Android apps. Wow, menarik. Dan letak di Play Store dan kawan-kawan boleh download buat turun untuk aplikasi untuk masuk dalam tersebut. phone mereka. Wow, hebat. Boleh buat duit dalam masa yang sama, buat jadikan kerjaya. Okey, cikgu. Boleh jadi kerjaya. Tadi rumusan daripada cikgu, kita mungkin nak dengarkan rumusan pada murid-murid. Cikgu boleh pilih siapa yang akan boleh rumuskan apa yang kita telah pelajari hari ini. Okey. Apa kata soalan saya simple saja untuk merumuskan ini. Boleh. Carta alih selain digunakan untuk program, untuk buat program dan aplikasi, carta alih juga digunakan di mana? Siapa yang biasa nampak carta alih ni? Di mana dia digunakan selain daripada membuat program? Siapa boleh berikan jawapan? Awal tadi rancangan saya dah cakap. Siapa? Mungkin kita tengok siapa. Kaiser Ryan rasanya senyap hari ni kan? Kaiser Ryan senyap je hari ni. Boleh? Kaiser Ryan boleh cuba? Cuba apa? Salah tak apa? Salah tak apa. Carta alih digunakan untuk apa lagi? Jangan lupa on mic. Okey. Proses nasi ayam. Proses Nasi ayam. proses Okey, nasi betul lah ayam. tadi yang kita belajar tu. Dia lebih kepada proses aktiviti harian kita. Aktiviti harian. Kita pergi ke klinik, kita akan ada proses-prosesnya. Kalau kita pergi di ward kecemasan, terutama ada warna merah, warna kuning dan warna hijau. Itu semua carta alih. Sama juga dengan lampu isyarat. Lampu isyarat juga. Kalau Okay. merah, stop. Kalau kuning apa kan. Itu semua adalah carta alih. Okey, baik. Mungkin seorang lagi murid cikgu boleh pilih. Kita minta yang bunga lah. Bunga ni macam senyap je. Tak cakap pun. Okey. Jom Alright, cikgu. Aulia, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Tentang mengkod program kita. Apa yang penting yang kita perlukan semasa kita membuat sebarang pengaturcaraan? Aulia. Mungkin cikgu boleh permudahkan lagi soalan tu cikgu. Apakah benda yang kita boleh pakai semasa membuat pengaturcaraan kita? Apa yang kita boleh pakai? Aktiviti dia. Contohnya mungkin cikgu boleh beri contoh? Contohnya, di sebelah sini saya ni ada satu contoh. Ha. Inilah yang kita gunakan untuk membuat pengaturcaraan. Jadi apakah yang kita perlukan? Tadi kita buat apa tadi? Kita buat apa? Bermula dengan huruf C tadi. Ha. Apa tajuk utama kita hari ini? Okey, cikgu mungkin boleh bantu Aulia. Okey, Izal nak tolong? Itu. Tekan ke kunci. Okey, kita gunakan carta alih untuk mengekan ke kunci untuk menghasilkan program. Itu yang Betul. penting. Apabila kita nak buat apa-apa program, kita memerlukan carta alih. Alih. Okey. Bukan kita boleh terus buat program. Jangan sekali-kali terus buat program. Okey. Kita kena ada semua ini. Baik, okey. Cikgu, satu lagi. Kalau di sekolah, biasanya murid-murid belajar memang untuk menghasilkan permainan ataupun ada tugasan secara terperinci yang diberikan kepada mereka? Mereka akan diajar cara-cara membuat perisian dan juga membuat permainan. Kita belajar konsep sebenarnya. Scratch ini digunakan sebagai untuk permulaan murid-murid. Sebab mereka akan bermula dengan Scratch pada tahun 6 dan bermula daripada tahun 2020, daripada tahun 4 mereka dah belajar Scratch. Scratch dah masuk di bawah RBT, Reka Bentuk dan Teknologi, dan bermula pada tahun 4. Dan selepas ini mereka akan pergi kepada microbit, iaitu programming papan kawalan dia, microcontroller, untuk macam-macam programming yang mereka akan terus selepas ini. Banyak yang mereka akan buat. Banyaklah, mereka akan teroka juga cikgu kan? Even sampai sekolah menengah mereka dah sampai Python. Bila Python tu maksudnya mereka dah boleh buat laman web. Wow, mereka boleh lebih advance lah orang kata. Baik, hebat. Memang generasi sekarang memang sangat hebat cikgu ya? Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Shazril. Terima kasih banyak-banyak dan Sama-sama. juga terima kasih juga adik-adik dalam talian yang sama-sama teroka dengan kita pada hari ini. Dan kepada adik-adik di rumah, harapnya segala ilmu dan juga orang kata informasi yang dikongsikan oleh cikgu dapat memberi manfaat dan dapat juga kita pelajari serba sedikit walaupun kita tak tahu asasnya bagaimana kan cikgu kan. Dan itu saja teroka di Didik TV KPM pada hari ini. Kita jumpa lagi di hari yang lain insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Bye.
KPM